Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini cikgu akan menyambung dengan 4 lagi komponen RP. Untuk kelas hari ini, cikgu akan meneruskan dengan komponen yang kelima dalam dokumen rancangan perniagaan iaitu rancangan pengeluaran, rancangan pemasaran, rancangan kewangan dan juga lampiran dokumen. Baiklah, kita teruskan yang kelima iaitu rancangan pengeluaran. Okey, dalam rancangan pengeluaran, apa yang perlu diceritakan adalah yang pertama, pelajar perlu menyatakan apakah produk yang dikeluarkan. Nyatakan secara ringkas, kalau banyak kamu buat dalam bentuk jadual. Yang kedua, kamu kena nyatakan proses pengeluaran. Okey, proses pengeluaran ni kamu kena bahagikan kepada 3 elemen lah. Yang pertama, carta alir. Benda yang sama, nak menghuraikan proses pengeluaran yang sama, cuma kita buat bentuk tu senang nampak. Dia ada grafik dan juga simbol. Yang pertama carta alir, yang kedua darjah skematik dan yang ketiga kaedah pemprosesan. Okey, apa beza dia? Yang pertama kita tengok carta alir. Carta alir ni dia ada dia punya bentuk. Dia bermula daripada mula sehingga tamat. Okey, bentuk ni cikgu akan dedahkan kemudian. Kamu boleh tengok slide. Slide dalam muka surat. Slide ke-47 tak silap saya. Okey, kamu boleh tengok apa bentuk dia dan kamu kena buat bentuk tu dan tulis dalam bentuk tersebut. Yang kedua adalah raja skematik. Raja skematik pun dia sama, cuma dia tak tulis dalam bentuk simbol tu, dia tulis dekat tepi sebelah kanan. Okey. Dan dia bentuk dia berbeza sikit lah. Okey, kamu kena hafal lah dia punya raja skematik. Okey, seterusnya kaedah pemprosesan. Kaedah pemprosesan ni beza dia adalah dia dalam bentuk ayat sahaja, dia tidak ada grafik. Benda yang sama, cuma kita bezakan supaya kita senang nampak. Kaedah pemprosesan ni kamu kena letak dulu apa kaedah dia. Contoh kaedah dia membuat dough. Jadi kamu huraikan kat bawah tu, buat dough tu apa yang nak kena buat. Hurai secara panjang. Nombor 2 apa dia? Klaim karipak contoh. Jadi buat masuk keluar faktor dia dulu, lepas tu baru hurai kat bawah. Okey, yang seterusnya kita tengok kepada operasi pengeluaran. Dalam operasi ni kamu kena nyatakan teknik pengeluaran yang kamu gunakan. Contohnya kamu guna buruh ke mesin. Kalau mesin tu insensi modal lah, nyatakan dalam bentuk ayat. Seterusnya kapasiti. Banyak mana kamu boleh keluarkan sehari, sebulan, seminggu dan juga setahun. Okey, dan mesin yang kamu gunakan buat dalam bentuk kotak. Berapa mesin guna? Contoh mesin pengisar berapa guna? Harganya berapa satu unit, beli kat mana? Dan apa kegunaan mesin tersebut? Dan seterusnya kena buat susun atur lah, buat pelan sikit. Dekat mana tempat pemprosesan, dekat mana tempat pembungkusan, dekat mana store, dekat mana gudang. Itu kamu buat dalam kilang kamu. Seterusnya lokasi. Lokasi ni kamu kena nyatakan lah. Kenapa kamu pilih lokasi pengeluaran dekat sini? Sebab dia ada banyak bahan mentah ke? Senang dapat bahan mentah ke? Banyak kemudahan ke? Ramai penduduk ke? Itu kamu nyatakan sendirilah. Okey, yang seterusnya kamu kena buat jadual bahan mentah yang kamu gunakan dalam rancangan pengeluaran. Contohnya kamu gunakan tepung, berapa kilo? Berapa harga dia? Dan jenis dia dapatkan daripada pembekal yang mana. Buat dalam bentuk kotak. Okey, seterusnya tenaga kerja. Kamu nyatakanlah sikit dalam bahagian pengeluaran ni berapa orang yang kerja dekat bahagian kamu. Maksudnya yang masukkan bahagian pekerja, bahagian pengeluaran saja. Contohnya ada 2 orang staff, 2 orang operator. Apa kerja dia, apa jawatan dia, nama dia apa. Kita bagi gaji banyak mana. Caruman kredit SP banyak mana dan apa faedah yang kita bagi kat dia. Okey. Seterusnya adalah perbelanjaan ni yang terakhir lah. Perbelanjaan pengeluaran. Maksudnya kita kena cerita dalam pengeluaran ni apa yang kita gunakan. Apa cost overhead, apa cost pengeluaran. Beza lah cost overhead dengan cost pengeluaran. Okey. Seterusnya cikgu akan masuk pada rancangan pemasaran. Aspek yang keenam adalah rancangan pemasaran. Perkara yang perlu kamu titik beratkan dalam rancangan pemasaran adalah sasaran jualan. Sasaran jualan ni dia titik beratkan kepada 5 elemen lah. Yang pertama, pelajar perlu membuat ramalan jualan. Maksudnya dalam bentuk kotak, dalam tempoh 12 bulan per operasi perniagaan, sebulan tu dapat jual berapa. Tapi selalunya kita akan jual dengan meningkat lah. Contoh bulan pertama ke kedua tu, dia lebih banyak. Jadi kita akan dapat nampak lah jumlah pengeluaran kita secara setahun. Anggaran jualan kita. Anggaran lah, bukannya bermaksud ni kita sebab kita rancangan perniagaan ni adalah anggaran, jangkaan. Okey, yang kedua dalam sasaran jualan adalah share pasaran. Apa maksud share pasaran? Jumlah persen jualan yang kamu bakal perolehi berbanding dengan pesaing-pesaing kita lah. Contoh kamu jual susu, dalam pasaran tu ada 5 orang penjual susu.
Jadi berapa kamu menguasai? Kamu agak je lah. Maksudnya siapa yang paling dapat untung banyak? Itu share pasaran lah dalam bentuk persen. Yang ketiga adalah sasaran pasaran. Sasaran pasaran kamu perlu tetapkanlah siapa bakal pembeli kamu. Siapa bakal pengguna. Contohnya kamu buat susu, fokus kamu siapa? Warga emas ke? Golongan remaja ke? Golongan berpendapatan tinggi ke? Itu adalah sasaran pasaran. Dan yang keempat dalam sasaran jualan adalah saiz pasaran. Okey, apa beza saiz pasaran dengan sasaran pasaran? Sasaran pasaran yang kita sasarkan. Saiz pasaran adalah dalam kawasan kamu tu yang kamu agak, contohnya kamu kena siasat lah. Contoh kamu jual dekat Pulau Pinang. Berapa persen orang dekat Pulau Pinang tu yang merupakan sasaran pasaran kamu? Contoh, kamu jual susu dekat Pulau Pinang. Jadi kamu jual susu untuk warga emas. Jadi kamu kena kaji dekat Pulau Pinang itu ada berapa persen warga emas. Ada berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta. Dan daripada berapa juta tu kamu target daripada ambil share pasaran, kira balik. Contoh 60% share pasaran darab dengan juta yang kamu dapat untuk kawasan yang kamu berniaga. Itu adalah saiz pasaran kamu. Okey, seterusnya bilangan pesaing. Yang ni kamu buat bentuk kotak. Siapa pesaing kamu? Apa kelebihan dia? Apa produk yang dia jual? Berapa share pasaran dia? Kita nyatakan dekat bahagian rancangan pemasaran. Okey, dan lagi 4 dalam rancangan pemasaran adalah kita menceritakan tentang 4P. Jadi maksudnya berdasarkan apa yang kita faham, pemasaran ni kita cerita 5 benda lah. Yang pertama sasaran jualan, dia ada 5 perkara: ramalan jualan, share pasaran, sasaran pasaran, saiz pasaran dan juga bilangan pesaing. Jadi yang kedua kita akan cerita tentang produk. 4P. 4P ni memang kita selalu sebut. Dalam pemasaran mesti ada 4P. Maksudnya sebelum ni kamu dah cerita dah tentang produk, iaitu P yang pertama, produk. Kamu dah cerita banyak dekat analisis industri, analisis pasaran, kamu cerita pasal produk. Dekat rancangan pengeluaran kamu cerita pasal produk. Cuma dekat rancangan pemasaran, produk yang kamu cerita ni perlu lebih terperinci. Kena cerita produk ni apa dia, nama apa kegunaan dia, dan berapa kamu keluarkan dan apa tujuan kamu keluarkan produk tersebut. Dia lebih terperinci. Sebelum ni kamu sentuh sikit-sikit saja. Okey, dia dan juga kamu kena cerita strategi produk lah. Jenis produk kamu apa, reka bentuknya bagaimana, apa ciri dari segi warna, kualiti, bentuk dan juga beratnya. Kena cerita sampai terperinci. Dan seterusnya, apa perkhidmatan selepas jualan yang kamu tawarkan. Contoh khidmat pemasangan, khidmat cucian, filter ke, contoh macam kowe yang dia duk buat kan. Itu adalah perkhidmatan lepas jualan. Tengok ikut kesesuaian produk kamu lah. Okey, P yang seterusnya adalah harga. Dalam pemasaran mesti cerita pasal harga. Harga, apa maksud harga? Nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Okey, ada 2 kaedah nak tentukan harga, iaitu berasaskan kos dan juga berasaskan nilai. Nilai ni macam pesaing lah maksudnya. Okey, kita tengok yang pertama, berasaskan kos. Kita tengok kos kita keluarkan produk tu berapa. Jadi kita akan buat tokokan ataupun markup. Contoh, kos kamu buat susu 1 botol, kamu kena kira lah berdasarkan kos pengeluaran kamu. Okey, contoh kos pengeluaran RM20,000, dapat hasilkan 20,000 pack. Jadi 1 pack tu RM1. Jadi kamu nak markup 20%, RM1 darab 20%, jadi kamu akan jual RM1 20%. Itu RM1 20 sen. Itu adalah kaedah yang pertama, berasaskan kos. Kaedah yang kedua adalah berasaskan nilai. Nilai ni bermaksud ikut perspektif pelanggan lah. Dia tengok produk tu macam mahal. Jadi kita jual lah mahal. Cara dia macam mana? Kita kena try dalam pasaran. Kita kena buat sampel. Kita kena buat kaji selidik. Okey, P yang ketiga adalah promosi. Promosi ni dia bertujuan mempengaruhi orang untuk beli. Faham lah? Produk dia ada produk, ada harga. Tapi macam mana kita nak bagi jual? Kita kena buat promosi. Jadi promosi ni dia ada banyak jenis lah. Periklanan, publicity, promosi jualan dan jualan terus. Dan kamu nampak sekarang promosi sebenarnya bukan, kadang-kadang tak guna duit pun boleh buat promosi. Contohnya kita guna Facebook dan juga Instagram kita, iaitu secara kaedah pemasaran secara atas talian. Ataupun kita nak guna konvensional kita buat iklan, kita guna artis, publicity untuk promosikan produk kita. Kita buat beli 1 percuma 2.
Itu promosi jualan dan kita buat jualan terus. Contohnya kita bawa rumah ke rumah bagi orang cuba sampel. Kita lihat pula kepada yang P yang keempat, iaitu place ataupun agihan. Agihan ni maksudnya kita mesti menentukan dekat mana produk kita nak dijual. Dekat supermarket ke, kita nak jual sendiri ke, kita nak guna ejen ke. Itu adalah cara kita mengagihkan produk. Seterusnya perbelanjaan. Perbelanjaan ni maksudnya dekat setiap bahagian kena ada perbelanjaan lah. Contoh pengeluaran tadi dah ada perbelanjaan. Contoh pengeluaran yang logik, perbelanjaan dia adalah bahan mentah, peralatan, pembungkusan. Jadi untuk pemasaran, apa perbelanjaan dia? Perbelanjaan dia lebih kepada promosi lah. Okey. Seterusnya kamu dapat lihat bahawa pemasaran ni kita boleh gunakan dua kaedah lah. Konvensional iaitu guna kaedah lama. Contohnya kita guna pengiklanan dalam TV, kita sewa papan iklan, benda yang konvensional. Ataupun kita guna digital. Contohnya kita buat Shopee, kita guna Google Form, kita guna Lazada. Itu adalah teknologi digital. Kita tengok kandungan yang seterusnya, iaitu kandungan yang ketujuh, iaitu rancangan kewangan. Okey, dalam rancangan kewangan ini apa yang perlu kamu ceritakan adalah kos projek kamu. Berapa kos projeknya? Okey, contohnya kos tetapnya apa dan kos berubahnya apa. Yang ni cikgu akan ajak kemudianlah cara pengiraannya. Okey, seterusnya kita tengok yang seterusnya adalah kos projek ni dia ada dia punya formula nak buat macam mana. Seterusnya kita tengok sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ni ada dua jenis ya kelas, iaitu sumber dalaman dengan sumber luaran. Dalaman ni dia tak ada perjanjian lah. Contohnya simpanan peribadi kamu pinjam dengan kawan-kawan kamu, dia tak ada bunga, dia tak ada faedah. Okey, dan contohnya kamu pinjam daripada ibu bapa, itu adalah dalaman. Luaran ni dia ada perjanjian, dia ada bunga yang kamu kena perlu bayar. Contohnya pembiayaan bank, institusi kewangan dan juga agensi kerajaan, kena bayar balik. Okey. Seterusnya kita tengoklah ada beberapa jenis penyata kewangan, iaitu penyata belanjawan tunai. Apa guna penyata belanjawan tunai? Dia nak menunjukkan kedudukan tunai semasa. Seterusnya kita tengok ada penyata kewangan, ada 3 jenis, iaitu akaun pengeluaran. Disediakan untuk mengira semua kos dalam pengeluaran produk. Seterusnya kita ada akaun untuk perdagangan dan untung rugi, iaitu untuk menentukan untung bersih atau rugi bersih. Ada tujuan buat penyata kewangan ni, bukan saja buat. Dan yang terakhir kita ada penyata kedudukan kewangan PKK, untuk menunjukkan kedudukan baki aset, modal dan liability pada satu tempoh perakaunan kita. Okey. Dan yang terakhir kita lihat elemen yang ke-8, iaitu lampiran dokumen. Okey, lampiran dokumen ni bukannya kena buat banyak pun, cuma kamu kena lampir pada pengakhiran rancangan perniagaan kamu. Maksudnya borang-borang ini kamu boleh dapatkan dalam internet ataupun daripada SSM. Contohnya borang caruman perkeso, KWSP, pendaftaran perniagaan, gambar produk kamu, sijil perakuan, lesen perniagaan dan juga gambar premis. Jadi tak payah pula benda ni. Just ambil daripada pihak-pihak tertentu sahaja. Sebagai kesimpulannya kelas, hari ini kita telah mempelajari 4 komponen akhir dalam rancangan perniagaan, iaitu rancangan pengeluaran, lebih kepada aktiviti penghasilan produk. Rancangan pemasaran lebih kepada aktiviti menjual produk. Rancangan kewangan lebih kepada aktiviti membuat penyata ataupun mengira kos-kos projek. Dan yang terakhir, lampiran dokumen, iaitu lebih kepada borang-borang yang diperlukan ataupun digunakan oleh organisasi sebelum, semasa dan juga selepas menjalankan projek ataupun perniagaan. Sekian, terima kasih.